Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kashfi Hakimi bin Muhammad Kamal. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang diberikan kepada saya iaitu tajuk Indicator Average True Range ataupun yang lebih dikenali sebagai ATR. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya guru saya, Prof. Nadia Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali dan pihak yang terlibat secara atau tidak langsung dalam menyiapkan buku ini. Saya berharap buku ini akan dapat memberi manfaat yang berguna kepada semua. Saya juga berharap dengan penulisan ini akan membuka lebih banyak ruang untuk saya berkongsi ilmu dengan rakan-rakan. Terima kasih. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama. Dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri dan segala ilmu yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, saya memohon maaf jika ada penulisan saya tidak menepati cita rasa pembaca dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Buku ini adalah bertujuan kepada kita untuk mula berjinak dengan pelaburan saham. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengenalan. Average True Range ialah petunjuk analisis teknikal yang mengukur turun naik pasaran dengan menguraikan keseluruhan julat harga aset untuk tempoh tertentu. Secara khusus, Average True Range adalah ukuran turun naik yang diperkenalkan oleh juru teknik pasaran J. Wallace Wilder Jr. dalam bukunya yang bertajuk Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal. Indikator Average True Range diambil sebagai yang terbaik dari yang berikut: tinggi semasa ditolak arus rendah, nilai mutlak tinggi semasa ditolak penutupan sebelumnya, dan nilai mutlak rendah semasa ditolak penutup sebelumnya. ATR kemudian adalah purata bergerak, biasanya menggunakan 14 hari dari julat sebenarnya. Seterusnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal adalah disiplin perdagangan yang digunakan untuk menilai pelaburan dan mengenal pasti peluang perdagangan dan menganalisis trend statistik yang dikumpulkan dari aktiviti perdagangan seperti pergerakan harga dan jumlah. Analisis teknikal mungkin berbeza dengan analisis fundamental yang memfokuskan pada kewangan syarikat dan bukannya corak harga sejarah atau trend saham. Penganalisis teknikal percaya bahawa aktiviti perdagangan masa lalu dan perubahan harga sekuriti boleh menjadi petunjuk berharga bagi pergerakan harga pada masa hadapan. Seterusnya, apa sebenarnya ATR? Wilder pada mulanya mengembangkan ATR iaitu Average True Range untuk komoditi, tetapi indikatornya juga dapat digunakan untuk stok dan indeks. Ringkasnya, stok yang mengalami tahap turun naik yang tinggi mempunyai ATR yang lebih tinggi dan stok turun naik yang rendah mempunyai ATR yang lebih rendah. ATR dapat digunakan oleh teknisi pasaran untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan. Ia dibuat untuk membolehkan peniaga mengukur lebih tepat volatiliti harian aset dengan menggunakan pengiraan mudah. Menunjuk tidak menunjukkan arah harga, sebaliknya digunakan terutamanya untuk mengukur turun naik yang disebabkan oleh jurang dan mengahadkan pergerakan naik atau turun. ATR agak mudah dikira dan hanya memerlukan data harga sejarah. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Wilder. Seterusnya adalah dasar-dasar indikator ATR.
ATR diukur berdasarkan rata-rata pergerakan sesuatu harga dalam tempoh masa tertentu. Cara menghitungnya juga sama seperti moving average. Di bawah ialah rumusnya. TR sama dengan max, buka kurungan, H(L), H(PC), PC(L), tutup kurungan. H adalah high, L adalah low, PC adalah previous close. Di sebelah adalah gambar rajah yang menunjukkan ketiga-tiga range itu. Seterusnya, cara menetapkan ATR di TradingView. Pada halaman utama TradingView, kita boleh mencari kaunter yang ingin dianalisis dahulu. Yang kedua, tekan simbol penunjuk seperti di dalam gambar rajah sebelah. Ketiga, cari indikator average true range pada carian penunjuk dan strategi. Keempat, tekan pada tetapan untuk tetapkan input dan gaya. Untuk input, tempoh masa yang akan digunakan dalam average true range ATR adalah 14 hari yang paling biasa atau normal. Untuk gaya pula, kita boleh menukar garis ATR yang menunjukkan nilai sebenar garis ATR. Kita juga boleh memilih warna, ketepatan dan ketebalan pada garisan ATR itu sendiri. Seterusnya ialah pergerakan ATR di dalam TradingView. Berdasarkan carta di sebelah, kita dapat melihat bahawa peningkatan volatility disebabkan oleh kenaikan nilai ATR. Apabila volatility sudah berkurang, harga itu kelihatan seperti bergerak ke sideways. Seterusnya ialah cara-cara ATR membantu memasuki market. Berdasarkan rajah di sebelah, anak panah ke atas menunjukkan volatility tinggi dan anak panah mendatar menunjukkan volatility rendah. Peningkatan volatility dapat dilihat melalui kenaikan data ATR dan selepas itu, ATR mula menurun dan mendatar. Ini boleh memberi signal kepada trader supaya tidak berada di dalam pasaran. Seterusnya adalah volatility tinggi, peluang terbaik untuk entry trade. Berdasarkan carta pada halaman sebelah, peningkatan ATR membuatkan dan membolehkan trader memasuki market dan profit daripada trade tersebut. Kita dapat melihat yang ATR meningkat. Ia menunjukkan volatility juga meningkat dan pembeli atau buyers juga meningkat. Jika graf anda kelihatan seperti berikut, di mana ia yang menunjukkan ATR yang tinggi tetapi harga jatuh, ia bukanlah masa yang terbaik untuk traders memasuki pasaran. Ia kerana pada masa itu, traders sedang menjual stok dan tekanan menjadi tinggi. Jika traders mahu tetap memasuki pasaran ini, dia akan mengalami kerugian. Seterusnya, cara ATR membantu dalam trading. Yang pertama, menentukan target profit. Salah satu cara kita boleh menggunakan ATR adalah untuk menentukan profit target.
berlaku pada harga 7.32 dan entry point kita pada ketika itu ialah 7.40. Nilai ATR ketika breakout berlaku ialah 0.28. Berdasarkan graf tersebut, kita boleh melihat atau menentukan posisi entry yang sesuai untuk kita membuat pembelian ketika breakout. Jadi, nilai harga ketika memasuki pasaran itu hendaklah ditambah dengan nilai ATR untuk kita mengetahui di mana kita boleh menetapkan target profit itu. Target profit kita ialah 7.40 tambah 0.28 sama dengan 7.68 dan ia boleh dibundarkan menjadi 7.70. Yang kedua, menggunakan ATR untuk menetapkan stop loss. Setelah kita sudah mendapat profit target, sekarang kita boleh menetapkan stop loss kita menggunakan ATR. Berdasarkan graf tersebut, bacaan ATR menunjukkan 0.28. Untuk mendapatkan nilai stop loss, kita perlu menggandakan jumlah ATR itu. Contohnya, 0.28 perlu didarabkan dengan 2. Nilai ATR itu akan menjadi 0.56. Nilai stop loss dapat ditetapkan dengan nilai entry perlu menolak nilai ATR itu. Contoh 7.40 tolak 0.56 sama dengan 6.84. Maka nilai stop loss ialah 6.84. Hal ini juga bergantung dengan risk-reward ratio. Risk-reward ratio ialah ukuran berapa banyak keuntungan yang kita dapat untuk jangkakan sebagai pertukaran dengan kerugian paling maksimal yang kita hadapi. Harus diingat, indikator ATR ini hanya digunakan sebagai penunjuk dalam membuat keputusan sahaja. Seterusnya adalah kelebihan ATR. ATR dalam beberapa cara lebih unggul daripada menggunakan peratusan tetap kerana ia berubah berdasarkan ciri-ciri saham yang diperdagangkan, menyedari bahawa turun naik berbeza antara isu dan keadaan pasaran. Apabila julat perdagangan berkembang atau mengecil, jarak antara nilai berhenti dan harga penutupan secara automatik bergerak ke tahap yang sesuai, menyeimbangkan keinginan pedagang untuk melindungi keuntungan dengan keperluan dan membiarkan saham bergerak dalam julat normalnya. Sistem pelarian ATR dapat digunakan oleh strategi dalam jangka masa apapun. Ia sangat berguna sebagai strategi day trading dengan menggunakan jangka masa 15 minit. Day trader dapat menambah dan mengurangkan ATR dari harga penutupan bar pada 15 minit pertama. Sebilangan peniaga menyesuaikan metodologi gelombang yang disaring dan menggunakan ATR dan bukannya pergerakan peratusan mengenal pasti titik perubahan pasaran. Di bawah pendekatan ini, apabila harga memindahkan 3 ATR dari penutupan terendah, gelombang naik baru bermula. Gelombang turun baru bermula setiap kali harga bergerak 3 ATR di bawah penutupan tinggi sejak average true range naik. Seterusnya adalah kelemahan ATR. Terdapat dua batasan utama untuk menggunakan penduduk average true range. Pertama adalah bahawa ATR adalah ukuran subjektif dan kedua ialah ATR juga hanya mengukur turun naik dan bukan arah harga aset. Kelemahan pertama bermaksud bahawa ia terbuka untuk tafsiran. Tidak ada satu nilai ATR yang akan memberitahu anda dengan pasti bahawa arah aliran akan terbalik atau tidak. Sebaliknya, bacaan ATR harus selalu dibandingkan dengan bacaan sebelumnya untuk mendapatkan kekuatan dan kelemahan trend. Kedua, ialah ATR juga hanya mengukur turun naik dan bukan arah harga aset. Ini kadang-kadang boleh menghasilkan isyarat bercampur, terutama ketika pasaran mengalami pivot atau ketika trend pada titik perubahan. Sebagai contoh, kenaikan mendadak dalam ATR berikutan pergerakan besar terhadap trend yang berlaku boleh menyebabkan sebilangan peniaga berpendapat ATR mengesahkan trend lama. Namun ini sebenarnya tidak pernah berlaku. Kesimpulan,
ATR adalah alat analisis carta yang bagus untuk mengawasi turun naik yang merupakan pemboleh ubah yang penting dalam melabur. Ini adalah pilihan yang baik ketika pelabur mencuba untuk mengukur kekuatan keseluruhan pergerakan atau untuk mencari julat perdagangan. Di samping itu, ini adalah petunjuk yang baik digunakan sebagai pujian kepada lebih banyak petunjuk berdasarkan petunjuk harga. Sebaik saja langkah telah dimulakan, ATR dapat menambahkan tahap kepercayaan diri dalam sesuatu pergerakan yang dapat memberi manfaat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya berharap perkongsian saya ini akan memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.